مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد. Alhamdulillah pada malam ni dapat sama-sama kita berkumpul di dalam surah Ar-Rahman. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah hari ini kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu di mana dikatakan para malaikat akan menaungkan sayap-sayapnya untuk kita. Dan kata ulama, satu majlis ilmu itu dibandingkan dengan amal ibadat kita, amalan sunat kita, berbezanya adalah sebanyak 70 tahun. Jadi diberi contoh oleh guru saya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Syafi'i Al-Azhari. Satu orang beribadah di solat sunat 2 rakaat berbanding dengan satu orang yang hadir dalam majlis ilmu, beza pahala di antara keduanya berbeza sebanyak 70 tahun. Jadi fadilah ilmu tu lebih mulia berbanding daripada amal ibadah sunat. Amal ibadah sunat bukan wajib. Ibadah wajib level dia lebih tinggi daripada ibadah sunat. Keduanya, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad SAW kekasih kita, kerana dengan juhudnya, kerana dengan usahanya Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabat, hari ini kita dapat bersama-sama mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini kita dapat bersama-sama mengucapkan kalimah mulia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Kata ulama, syahadah rukun Islam yang pertama ni wajib diucapkan oleh kita sekali seumur hidup di luar daripada solat. Bagi kita yang dah lahir sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, kita ni lahir je dah Islam, mak ayah kita dah Islam, jadi kita lahir sebagai seorang Muslim. Jadi kita tak ada macam proses seperti mana orang kafir, orang mu'allaf yang nak masuk Islam perlu hadir kepada pejabat agama untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah dekat majlis agama. Tapi kita ni dah alhamdulillah dah lahir Islam, kita tak ucap benda tu, kita tak buat benda tu. Tapi kata ulama, mengucap kalimah syahadah di depan mak ayah kita ataupun di depan orang alim sekali seumur hidup adalah wajib. Jadi tugas ni adalah tugas untuk ibu ayah yang lahir, yang ada anak. Bila anak itu telah mencapai had umur balik berapa? 7 tahun paling kecil. Kata ulama 7 tahun, paling besar 15 tahun. Bila mencapai had umur balik, perlu dia untuk diajarkan kalimah syahadah. Diajarkan kalimah syahadah dan diucapkan di depan mak ayah dia. Wajib, kata ulama. Dan kerana dengan izinnya, kerana dengan kesungguhan baginda Muhammad SAW, pada hari ini kita dapat bersama-sama menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, alhamdulillah. Dan selawat ni banyak-banyaklah kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sirah, banyak cara-cara untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 1001 cara. Selawat yang biasa kita baca, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat yang biasa kita baca waktu Maulid Rasul. Boleh kita baca, tak ada masalah. Selawat yang biasa kita baca masa solat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pun boleh, tak ada masalah. Apa lagi banyak selawat? Itu panjang selawat tadi, selawat Ibrahimiyah kata ulama. Ulama memberi nama kepada selawat tadi selawat Ibrahimiyah. Sebab apa disebut di dalam selawat tadi ada nama baginda Nabi Ibrahim, ayah kepada datuk kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara cara untuk kita berselawat dengan cara yang lain, cara yang paling pendek diajarkan oleh Habib Kazim, Allahumma salli alaihi. Ringkas, Allahumma salli alaihi. Jadi bolehlah pilih macam-macam cara untuk kita memperbanyakkan selawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tak kisahlah ikutlah cara mana sekalipun, semuanya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Janganlah kita bergaduh, tak boleh cara ni, kita kena berselawat dengan selawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW aja, tak boleh selawat dengan cara lain, tak. Sebab apa? Apa beza selawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan selawat yang diajarkan oleh para ulama? Bezanya martabat sahaja. Selawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah selawat yang paling tinggi fadilatnya, paling tinggi darjatnya. Level yang paling tinggi sekali ya, level yang paling tinggi. Sebab apa? Selawat itu paling mulia disebabkan adalah selawat itu keluar daripada lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Bila mana keluar daripada lisan mulia Nabi Muhammad SAW, maka selawat itu adalah selawat yang paling mulia. Ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kami ni nak berselawat kepada engkau, tapi kami tak tahu macam mana cara ni, ajarkan kami untuk berselawat kepada engkau. Maka Nabi Muhammad SAW kata, berselawatlah engkau kepada aku seperti mana, dan Nabi baca selawat itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sehingga habis. Selawat yang seperti mana kita baca ketika tahiyat akhir. Alhamdulillah. Jadi kata ulama, selawat ni bagi kita orang awam ni, boleh buat orang awam sekurang-kurangnya, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, kata Imam Zakaria Al-Ansari, sekurang-kurangnya orang awam ni perlu untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW sebanyak 300 kali sehari. 300 kali sehari. 300 kali sehari tak banyak pun, sekejap je. Kalau kita buat paling ringkas seperti mana yang diajarkan oleh Habib Kazim tadi, Allahumma salli alaihi, tak kurang daripada 10 minit boleh dapat 300. Kita duduk sekejap 5 minit, 7 minit boleh dapat 300. Kalau para penuntut ilmu, contohnya macam pengalaman kami waktu belajar di Mesir dulu, ditegaskan oleh guru kami, antaranya Syekh Syam Kamil, antaranya Syekh Ali Jumah, kata beliau, kata mereka, penuntut ilmu sekurang-kurangnya sehari 1000 kali, 1000 kali sehari. Dan diajarkan selawat bukan selawat yang pendek-pendek, selawat yang paling panjang. Dan kalau contohnya sahabat saya dan guru saya dulu, Ustaz Azam, kalau dia berselawat, dia selalu lepas subuh dia akan duduk atas tikar sejadah berselawat dan berzikir. Sekurang-kurangnya setengah jam dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, berselawat sahaja. Dan sekurang-kurangnya sehari dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW 3000. Itu dia bukan saya tak sampai tahap tu, saya sikit je, alhamdulillah. Tapi ala kulli hal, banyak-banyakkanlah berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Saya sebenarnya ganti tempat orang, ganti Ustaz Hamzah. Saya bidan terjun, kata orang, bidan terjun. Last minute ayah saya beritahu Ustaz Hamzah tak boleh datang sebab apa? Ustaz Hamzah demam. Jadi kita doakanlah supaya Ustaz Hamzah dikurniakan kesihatan, diberikan kesembuhan. Moga-moga suatu hari nanti dia kembali dan dapat mengajar kembali di sini, insya-Allah. Amin. InsyaAllah, amin. Jadinya apa yang saya kongsikan malam ni, apa yang ada lah, saya tak dapat prepare, saya tak dapat persiapkan diri. Ala kulli hal, segala perkara yang disebutkan tadi perlu padanya ilmu, perlu padanya ilmu. Kata Imam Syafi'i, imam kepada mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang mana kita beramal ibadah seharian, solat, kita puasa, kita bayar zakat sehari-hari, kita berzikir, segalanya semuanya berdasarkan apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i?
lan tanala al-ilma illa bisittatin. Lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayan. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadul ustadi wa tulu zaman. Itu Imam Syafi'i menyebut dalam salah sebuah dia punya puisi, dia punya syair. Orang Arab ni terkenal dengan syair. Dia suka menyampaikan ilmu dengan syair. Syair ni terkenal dengan ringkasnya sesuatu maklumat, tapi bila mana disyarahkan, dia boleh jadi, kadang-kadang syair tu ataupun pantun puisi tu 4 rangkap sahaja, tapi boleh jadi satu kitab yang sangat tebal berdasarkan 4 bait tadi saja. Contohnya tadi sebenarnya yang diajarkan oleh Imam Syafi'i tadi lah, 4 rangkap sahaja, tapi sebenarnya kalau disyarahkan oleh ulama boleh menjadi satu buku yang sangat tebal. Apa yang kata Imam Syafi'i tadi? Ya akhi sa'ud lan tanala al-birra illa bisittatin. Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, kamu takkan dapat ilmu tu, kamu takkan dapat capai sesuatu ilmu tu kecuali dengan 6 perkara. Imam Syafi'i kata 6 perkara ni kalau kita pegang, insya-Allah ilmu tu kita akan dapat. Sa'umbika bita'wil, sa'umbika bita'wilin, sa'umbika an-tafsiliha bibayan. Dan kata Imam Syafi'i, aku akan terangkan secara terringkas dalam syair-syair aku ni. Aku akan terangkan secara ringkas, kata Imam Syafi'i. Yang pertama kata Imam Syafi'i, zaka'un. Apa itu zaka'un? Kecerdasan. Kecerdasan ni ulama menafsirkan akal. Jadinya setiap manusia daripada kita ni alhamdulillah dikurniakan akal. Jadi nak capai sesuatu ilmu tu perlu padanya akal. Sebab apa? Bila mana kita belajar ilmu, kita perlu gunakan akal kita untuk memahami sesuatu ilmu. Contohnya ilmu matematik, 1 tambah 1 2, betul. 1 tambah 1 2. Dan macam mana kita tahu 1 tambah 1 2? Berdasarkan penggunaan akal. Kalau tanya lembu tak tahu, tanya kucing tak tahu 1 tambah 1 berapa. Jadi manusia, Allah bagi kita kemuliaan daripada hamba-hamba dia yang lain, akal. Jadi satu jalan yang pertama ni kita dah lepas, akal, kecerdasan. Jadi setiap daripada manusia ni boleh daripada mereka untuk mencari ilmu, menimba ilmu. Yang kedua kata Imam Syafi'i, zaka'un wa hirsun. Hirsun ni apa maksud dia? Hirsun ni maksud dia rakus ataupun gelojoh. Seseorang tu bila mana dia nak cari ilmu, dia perlu ada dalam sifat dalam diri dia gelojoh, rakus. Tapi bukan rakus yang dalam keadaan maksud yang tak baik. Rakus dan gelojoh dalam maksud yang baik. Itu maksud dia kat sini. Seseorang tu bila mana dia nak mengaji, dia nak menuntut ilmu, dia perlu untuk rakus baca kitab, gelojoh nak baca kitab. Maksudnya berusaha bersungguh-sungguh lah. Maksudnya tak membuang masa yang diberikan kepada dia untuk buat perkara lain selain daripada ilmu. Berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bermuzakarah. Sebagai contoh, kami dulu, pengalaman kami waktu di Mesir, bila mana hari siang kami akan pergi kelas, mengaji. Bila balik di malam, kami akan duduk bersama-sama 5-6 orang, akan mengulang kaji pelajaran balik. Muzakarah di antara kami, mengingat satu sama lain. Jadi perlu ada sifat hirsun dalam diri masing-masing, dalam diri seseorang itu untuk menuntut ilmu. Menambahkan sifat gelojoh, rakus untuk menuntut ilmu, kata ulama. Seterusnya, sifat yang ketiga disebut oleh Imam Syafi'i, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun. Apa itu ijtihad? Ijtihad ni maksudnya bersungguh-sungguh. Kata ulama, apa beza tadi ijtihad ataupun bersungguh-sungguh dengan gelojoh? Kembali balik kepada hirsun tadi. Hirsun ni kata ulama, apa maksud hirsun ataupun gelojoh ni? Disebut dalam kitab-kitab tafsir ataupun disebut dalam kitab-kitab apa nama tu, Imam Syafi'i, kitab
mustalahat, kitab mustalahat, kita yang menerangkan tentang sesuatu perkataan ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai kamus. Dalam Arab disebut sebagai mustalahat, tapi dalam bahasa Melayu kamus lah, kamus dewan. Bila dalam kitab Arab, Hilson ni disebut sebagai istimrar, terus menerus. Istimrar ni maksudnya terus menerus. Jadi kata ulama, perlu padanya seseorang itu untuk istimrar, untuk berterusan menuntut ilmu, berterusan membaca kitab, berterusan pergi menuntut ilmu dengan para masyayikh, para tuan guru, berterusan duduk dengan para suami, berterusan duduk dalam majlis zikir, berterusan pergi kepada surau-surau, majlis-majlis ilmu, majlis halaqah. Itu maksudnya berterusan. Kata guru saya, bila mana seseorang itu diberi dua pilihan, pergi ke kelas yang baru ataupun pergi mengaji kitab yang baru ataupun pergi mengaji kitab yang sama. Contoh, dia diberi pilihan untuk mengaji kitab Fiqh Minhajul Talibin. Kitab Minhajul Talibin ni kitab yang kalau kita tengok tu kitab yang besar dalam mazhab Syafi'i, kitab yang menerangkan mazhab Syafi'i, tapi kitab yang betapa level-level orang yang dah tinggi lah. Dan pilihan yang kedua, mengaji kitab Matan Abi Suja. Kitab yang bagi kita Matan Abi Suja ni adalah kitab permulaan bagi penuntut ilmu dalam bidang fiqh. Diberi pilihan kepada seseorang tu untuk pergi hadir dua kelas ni. Kata Syekh Hisham, hadirlah kamu pada kelas Matan Nabi Suja' tadi. Sebab apa? Matan Nabi Suja' ni kamu dah berulang kali pergi. Kenapa? Kenapa tak upgrade pergi ke Matan Minhajul Talibin? Kata Syekh Hisham, bila mana kamu mengulang kaji, berterusan tengok benda yang sama, berterusan hafal benda yang sama, maka kamu akan ingat selama-lamanya. Itu torik yang diajarkan, itu cara yang diajarkan oleh guru-guru kami di Mesir. Bila mana kamu mengulang kaji ataupun kamu menuntut ilmu, maka kamu menuntut ilmu benda yang sama dulu. Bagi kamu masyi, bagi kamu mantap dulu, baru kamu pergi pada sesuatu level yang lebih tinggi. Sebab tu, kalau dia tengok para ulama', dia suka lepas baca kitab, contoh dia baca kitab fiqh ni Matan Nabi Suja', lepas tu dia akan lari sekejap, masih kitab sirah balik, sirah ke, kitab akhlak ke, kitab tasawuf atau kitab tauhid sekejap, tak kisah, satu kitab macam tu. Lepas tu lepas habis kitab sirah tersebut, dia akan kembali balik ke kitab fiqh, kitab yang sama. Sebab apa? Dia nak bagi diri dia dan orang sekeliling dia, di hadapan dia, betul-betul mantap ilmu fiqh ni, betul-betul masyi, betul-betul menguasai ilmu fiqh tersebut. Sebab apa? Ilmu tersebut digunakan dalam sehari-hari. Itu cara yang diajarkan oleh para ulama. Yang ketiga tadi ijtihad. Ijtihad ni adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Imam Nawawi rahimahullah, level Imam Nawawi ni menuntut ilmu, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Satu hari dia akan menghadirkan diri dia ke 12 majlis ilmu. 12 majlis ilmu. Daripada sejak dia bangun pagi sampai dah tidur malam, 12 majlis ilmu. Dan benda ni pernah saya praktikkan. Pagi saya bangun pagi, pukul 7.30 pergi ke kuliah. Sampai ke kuliah, habis kuliah dalam pukul 1 tengah hari, pukul 2. Terus balik kuliah, terus pergi ke majlis ilmu bersama para masyayikh, berdalam suara dengan masyayikh. Zuhur sampai ke asar, lepas asar sambung lagi sampai ke maghrib sambung lagi sampai ke isyak, lepas isyak baru balik rumah. Itu pun belum cukup lagi 12 majlis ilmu. Level Imam Nawawi ni satu hari 12 majlis ilmu, 12 majlis ilmu, dan dia betul-betul menguasai majlis ilmu tersebut. Dan kami heran, macam mana Imam Nawawi boleh buat 12 majlis ilmu dalam satu hari, sedangkan apa yang kami cuba tak dapat. Kata ulama, keberkatan masa engkau dengan keberkatan masa Imam Nawawi berbeza. Sebab tu jangan kita persoalkan bila mana ada ulama boleh habiskan. Imam Ahmad bin Hanbal contoh, habiskan 15 juzuk satu rakaat, 2 rakaat settle 30 juzuk. Kita try buat berapa jam? Tak dapat. Kita buat mungkin sehari semalam pun belum tentu dapat. Itu level keberkatan
keberkatan ulama punya masa. Kita diberi masa sama 24 jam. Aku 24 jam, dia 24 jam, kita semua 24 jam. Tapi 24 jam kita dengan 24 jam dia berbeza. Keberkatan dia, itu level dia. Sebab tu Imam Nawawi boleh menghadirkan diri dia 12 majlis ilmu sehari. Dan Imam Nawawi punya juhud dia, punya sungguh-sungguh dia menuntut ilmu ni 2 tahun dia tak tidur dalam keadaan baring. 2 tahun dia tidur dalam keadaan tegak, berdiri tegak, duduk macam ni. Dia tidur tersanggup macam ni, terjaga balik, sambung balik menuntut ilmu, sambung balik menulis. Imam Nawawi ni dia tak hidup lama. Dia hidup 45 tahun saja. 45 tahun dia wafat. Dan dia hidup sekejap tapi dia memberi banyak. Apa maksud hidup sekejap memberi banyak? Dalam tempoh di umur 45 tahun tu, dia telah menulis bermacam-macam kitab. Dan kitab